binatang ataupun dengan apapun juga yang menyebabkan hancurnya tubuh badan, pada masa itulah akan dihimpunkan semua untuk dibangkitkan. أما الأجساد المكرمة التي لا تأكلها الأرض فهي كما هي في مواضعها ما بين النفختين حتى ينفخ النفخة الثانية فتأتي إليها أرواحها فتقوم. Adapun jasad-jasad yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan kekal seperti sedia kala dikuburkan ketika meninggal dunia di dunia, ia akan kekal jasad itu seperti tersebut sampailah selesai proses untuk membangkitkan semua manusia, dan jasad yang sempurna itu juga akan bangkit dan datang kepada Allah. وقد جاءنا في الأحاديث أن 5 أصناف من الناس لا تأكل الأرض أجسادهم. Disebutkan dalam hadis ada 5 golongan, di mana 5 golongan ini bumi tidak akan memakan jasad-jasad mereka. فأولهم الأنبياء. Yang pertama sekali adalah para nabi. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad-jasad kami para nabi. والثاني أجساد العلماء العاملين بعلمهم. Yang kedua adalah jasad para ulama yang beramal dengan ilmu mereka. والثالث أجساد حفظة القرآن غير الغالين فيه والجافين عنه. Yang ketiga adalah jasad orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim, yang tidak melampau dalam perbuatannya dan tidak menjauhkan diri daripada Al-Quran setelah menghafal. والرابع أجساد الشهداء وهم الذين قتلوا في سبيل الله وما كان قصدهم إلا أن تكون كلمة الله هي العليا. Yang keempat adalah jasad para syuhada yang mereka gugur dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana peperangan itu mereka niatkan hanya semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah taala. والخامس أجساد المتطوعين بالأذان في المساجد لمن أذن منهم 7 سنوات محتسبا لله في مسجد. Yang kelima adalah jasad orang-orang yang dia mengumandangkan azan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala secara sukarela dan juga ikhlas selama 7 tahun. وبالنفخة الأولى يصعق من في السماوات ومن في الأرض بمن فيهم أهل البرزخ يصعقون وإن كانوا في حياة البرزخ فيكونون في الصعقة إلى وقت النفخة الثانية. Dan pada tiupan sangkakala yang pertama akan pengsan dan jatuh atau hilang atau meninggal dunia semua yang ada di atas muka bumi, termasuk juga mereka yang hidup di alam barzakh, sehingga pada tiba waktu tiupan sangkakala yang kedua mereka akan dibangkitkan sekali lagi. في خلال هذه في هذا يقول الحق تبارك وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا عنوا بالمرقد ما بين النفختين فإنهم صعقوا في تلك المدة. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kebangkitan yang akan berlaku kepada manusia, di mana setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, mereka orang-orang dibangkitkan mengatakan, siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami, yakni daripada mereka punya masa antara tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua. فيتمنى الكافرون والفاسقون أنهم بقوا في الصعقة ولم يخرجوا منها، يقول من بعثنا من مرقدنا فتقول الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Sehingga orang-orang kafir ketika melihat hakikat setelah kebangkitan, mereka mengandaikan agar supaya mereka kekal berada dalam keadaan kematian atau hilang ingatan, tidak sadar, sehingga mengatakan, siapakah yang membangkitkan kami pada saat ini? Yani andailah kami kekal berada dalam keadaan tidak sadar dan dalam keadaan mati. Dijawab oleh malaikat, ini adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya kamu akan dikembalikan. ومن حكمة الله تعالى أن جعل في هذه الأجساد المكونة في آخر العمود الفقري لكل حيوان مكون له فقرات أن يجعل في آخر ذلك العمود الفقري قطعة صغيرة تسمى عجب الذنب، كمثل حبة ذرة من طبيعتها في تكوين الله لها أنها لا تنهضم ولا تنطحن ولا تفنى وتبقى، فإذا كان بين النفختين أنزل الله ماء فمن عجب الذنب يعود الجسد الذي كان مركبا على لذلك الإنسان الذي هذا عجب ذنبه.
Di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan jasad manusia, ada di bahagian tulang belakang, di hujung sekali tulang belakang, satu bentuk kecil daripada tulang diberi nama ajbuz zanab. Ianya adalah sebesar seperti sebutir jagung, sangat kecil sekali, tetapi ia tidak hancur walaupun seseorang itu dikuburkan dan tidak sirna. Dan pada bahagian ajbuz zanab inilah manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dua tiupan sangkakala itu dengan diturunkan air yang bercampur dengan ajbuz zanab tadi, dan akan kembali tubuh badan manusia seperti sedia kala.